Dan hari Tengkuasa Masjid Bukit Indah. Seterusnya tuan-tuan dan puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas sedikit kelewatan sempat berbuka seketika tadi. Sebelum kita menyambung kuliah kita pada malam ini, seperti mana kebiasaannya Isnin minggu keempat, iaitulah kita telah tiba kepada perbincangan berkenaan tentang ayat-ayat yang terakhir, kita boleh katakan begitu, daripada bicara surah Al-Baqarah. Sebentar okay. Daripada bicara surah Al-Baqarah yang kali terakhir, bicara kita terhenti kepada ayat yang ke-129, di mana kita melihat satu ketika bila mana Allah merintahkan kepada Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk mendirikan rumahnya yang mulia, yang telah kita lihat daripada ayat-ayat yang sebelum daripada ini, dan dibinalah akan Kaabah tersebut oleh Nabi Allah Ibrahim seperti mana yang diperintahkan, dengan disertakan anaknya sekali dalam pembinaan tersebut. Dan sebaik sahaja rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut sejak dibina, kita dapat melihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim benar-benar mengharapkan daripada sisi Allah kurnia, tidak berbangga dengan apa yang telah disiapkannya, tetapi kita dapat lihat muntayan-muntayan doa yang dipanjatkan, bermula daripada ayat yang ke-127, mohon sungguh-sungguh daripada Allah untuk Allah terima akan apa yang telah dilakukan daripada amal tersebut. Ayat 128, mohon daripada Allah supaya kebaikan yang telah dilakukan oleh mereka berdua dapat diperpanjangkan kepada zuriat-zuriatnya, dan diharapkan daripada zuriat yang akan lahir di kota suci Mekah itulah akan diutuskan pula seorang Nabi yang akan mengajarkan kepada umat yang mendiami tanah tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kali terakhir kita melihat bicara ini. Maka malam ini insya-Allah kita lihat kepada sambungannya ayat yang ke-131, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Apa kata Allah? Setelah apa yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim, yang sepatutnya siapa yang melihat akan usaha-usaha yang telah dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim, yang sebelum daripada itu ianya dimulakan dengan pengorbanan-pengorbanannya demi untuk melihat satu sahaja, iaitulah Allah Subhanahu wa taala meridai akan kehidupan baginda dan kehidupan umat yang selepas daripada. Maka kalaulah kita melihat satu sosok yang telah pun berkorban segala-galanya, melakukan apa yang terbaik bukan takat untuk dunia bahkan akhiratnya, manusia yang suci hati dia, yang nuraninya bersih, pasti akan ada kecintaan kepada insan-insan yang sebegini. Apatah lagi kalau seorang insan tersebut sudah pun dinobatkan sebagai kekasih Allah, itulah Nabi Allah Ibrahim, kita tahu telah disebutkan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kalau orang yang Allah sayang, sepatutnya kita sayang. Tapi adakah kita boleh mengharap semuanya akan menyayangi? Tak. Setiap zaman pasti akan ada yang membenci dan akan ada yang menyayangi mana-mana individu sekalipun. Maka Allah berikan peringatan dalam ayat yang ke-130 ini. Allah kata tak
ada orang yang membenci agama Nabi Allah Ibrahim selain daripada orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Ini terjemahan yang saya ambil daripada Tafsir Ibn Rahman karangan Syekh Abdullah Basmah itu sendiri. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi Nabi di dunia ini, dan sesungguhnya ia pada hari akhirat kelak tetaplah daripada orang-orang yang saleh yang tertinggi martabatnya. Apa yang kita boleh faham daripada satu ayat ini, tuan-tuan? Ayat ini, tuan-tuan, dilihat ada sebab turunnya. Kalau kita lihat riwayat yang dibawa datang oleh Abu Al-Aliyah dan juga Qatadah, dua-dua ini merupakan tabi'in yang terkenal yang banyak mendatangkan riwayat-riwayat berkenaan tentang tafsir. Apa yang patut difahami daripada setiap ayat tersebut, kalau ada jalan cerita sebelum daripadanya, kalau mereka mengetahui akannya, mereka pasti akan berkongsi sesuatu. Maka kata Abu Al-Aliyah dan juga Qatadah, kata mereka berdua, ayat ini turun sebab apa? Ataupun kepada siapa? Ianya turun berkenaan tentang orang-orang Yahudi yang mana satu ketika bila mana mereka menjalani kehidupan beragama, mereka mengadakan sesuatu yang baru yang tak pernah diperbuat oleh Nabi Allah Ibrahim sebelum daripada itu. Ia bukan daripada sisi Allah dan jelas ianya menyalahi agama Nabi Allah Ibrahim tersebut. Nabi Allah Ibrahim telah datang bawa ajarannya yang jelas. Yang paling basic ataupun yang paling utamanya itulah ajaran supaya mengesakan akan Allah yang tidak boleh disekutukan sama sekali. Allah itu Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan itulah yang telah dibawakan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah baginda, itu tauhid yang dibawakan seawal daripada risalah baginda terhadap penduduk Mekah satu ketika dahulu. Sehingga bila mana berpindah ke Madinah, itu juga yang dibawakan, iaitulah gagasan untuk mentauhidkan akan Allah. Tetapi malangnya, sekelompok manusia yang mendakwa bahawasanya Nabi Allah Ibrahim itu adalah merupakan sebahagian daripada mereka, dan mereka juga berbangga memiliki darah datang daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim tersebut. Tapi bila mana dilihat kepada bentuk amalannya, bentuk kehidupannya, ia sama sekali berbeza daripada apa yang telah pun dibawakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Maka kalau kita lihat, tak kala mana orang-orang Yahudi, begitu juga sebahagiannya orang Nasrani, orang Kristian, waktu menyebutkan tentang nama Nabi Allah Ibrahim, masing-masing pakai klaim. Nabi Allah Ibrahim ni sebahagian daripada kami ikut agama mereka. Sedangkan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyatakan dalam ayat yang ke-67, ayat 68 surah Ali Imran. Nanti kalau kita ada usia yang panjang, Allah lanjutkan kita kepada bicara surah Ali Imran, kita akan lihat Allah sendiri menafikan bahawasanya Nabi Allah Ibrahim itu adalah merupakan sebahagian daripada mereka. Allah kata, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman." Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, walaupun kedua-duanya klaim datang daripada Nabi tersebutlah ajaran mereka. Akan tetapi Nabi Allah Ibrahim itu sebenarnya seorang yang lurus, yakni seorang yang mentauhidkan akan Allah, lagi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesekali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. So kalau kita lihat, bila mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ianya seolah-olah satu bantahan, bukan seolah-olah, sebenarnya satu bantahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia bertanya, nyamuk pula orang. Okey, ya, jawab lagi. Ayat ini kalau kita lihat, ianya adalah merupakan satu bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap perlakuan orang-orang yang kafir, terutamanya orang-orang Yahudi. Apa yang Allah bantah daripada mereka? Iaitulah mereka mengada-ngadakan sesuatu yang bukan datang daripada ajaran para nabi, khususnya nabi yang mereka dakwa mereka adalah sebahagian daripadanya, iaitu Nabi Allah Ibrahim, di mana ianya jelas bertentangan dengan agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Apa yang kita tahu daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim tak pernah mengajak kaumnya untuk mensyirikkan akan Allah. Kalau kita buka lah sirah Nabi Allah Ibrahim, antara cerita yang popular, tuan-tuan kalau biasa dengar cerita para anbiya, cerita Nabi Allah Ibrahim antara yang paling popular iaitu tak kala mana Nabi Allah Ibrahim memusnahkan berhala-berhala yang menjadi sembahan kaumnya, supaya kaumnya menyadari bahawasanya apa yang mereka sembah itu sebenarnya tidak boleh mendatangkan manfaat ataupun mudarat, sehingga akhirnya membawa kepada penentangan kaumnya, nak bakar di dalam api, tapi Allah selamatkan dia. Tetapi apa yang kita dapat faham daripada ajaran Nabi Ibrahim AS, tak pernah satu hari pun dalam hayat baginda Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim mengajak kaumnya untuk mensyirikkan Allah. Tak ada. Bahkan baginda telah membawakan apa yang telah pun datang daripada ajaran para anbiya sebelum daripada itu, iaitulah mentauhidkan akan Allah. Dan baginda juga tidak menyekutukan Allah sama sekali. Kita dah cerita daripada pembinaan Kaabah itu sendiri. Allah dah remind awal-awal Nabi Allah Ibrahim, jangan jadikan bumi Mekah itu sebagai tempat untuk mensyirikkan akan Allah. Justru daripada zaman Nabi Allah Ibrahim, sewaktu terbinanya Kaabah sebenarnya tidak ada yang namanya berhala. Berhala hanya timbul selepas daripada kewafatan Nabi Allah Ismail beberapa kurun ataupun beberapa tahun yang panjang, menyebabkan akhirnya manusia pada ketika itu kehilangan pedoman seketika, dan datanglah idea yang dibawakan oleh Amr bin Lu'ay yang saya pernah ceritakan pada tuan-tuan. Bila mana dia pergi ke luar negara, pergi ke bumi Syam, keluar daripada bumi Mekah pergi bumi Syam. Bila sampai bumi Syam, dia tengok orang Syam menyembah berhala yang dikatakan sebagai Tuhan. Maka dia tertarik dengan cara beragama tersebut. Dia bawa sedikit je berhala, bawa balik, beli daripada bumi Syam, bawa balik Mekah. Tapi akhirnya semua orang pakat tiru ajaran tersebut, sedangkan dia tak pernah tertapak di atas tanah tersebut agama penyembahan berhala. Tetapi malangnya, apa yang dibawakan oleh Nabi Allah Ibrahim inilah yang ditentang oleh kaumnya sendiri, yang mendakwa mereka adalah sebahagian daripada Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita berbangga dengan tok nenek kita, biasanya apa yang dibawakan oleh tok nenek kita itu, itulah yang kita pegang, apatah lagi kalau memang jelas kebaikan-kebaikannya. Tetapi berbeza daripada orang Yahudi, bab klaim nombor satu, tapi bab nak melaksanakan itu perkara yang sangat jauh daripada kehidupan mereka. Bahkan kalau kita lihat baginda daripada seawal kehidupan baginda, itulah Nabi Allah Ibrahim, seawal kehidupan baginda sendiri, saat ketika mana dia mengalami konflik antara dirinya dan juga ayahnya. Kalaulah orang kata Nabi Allah Ibrahim melakukan perkara ini demi untuk mendapatkan kedudukan dalam masyarakatnya, tapi mana mungkin seseorang bertentang dengan ahli keluarganya sendiri, especially kalau melibatkan ayah. Ada yang kata ayah di sini bukan ayah yang sebenar, ayah saudara. Tapi ayah saudara itu kita kata pada kedudukan orang Arab, seperti mana seorang ayah. Kalaulah seorang ayah, kalau kita nak bertentang, kita pasti akan memilih topik-topik yang melibatkan prinsip, benda yang kita tak boleh nak ubah. Kalau takat kita berbeza pada sudut makan, minum, kemudian cara berpakaian, itu kita kata benda yang boleh ditoleransikan. Tetapi Nabi Allah Ibrahim, sewaktu dia melihat ayahnya dan juga kaumnya menyembah berhala, seawal daripada itu lagi, dia kata, aku tak join, aku tak menyertai kalian, sebab apa yang aku tahu daripada wahyu yang Allah bawa datang pada aku, pedoman yang Allah bawa tunjuk, tak boleh ada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang menyalahi dasar Nabi Allah Ibrahim ini dalam beragama, disitulah Allah mengiranya sebagai sesuatu perbuatan yang menzalimi diri sendiri. Kita kalau benda itu dah baik, kalau kita ambil yang sebaliknya, yang kita tahu memang ada keburukannya yang tak patut kita buat, maka pada ketika itulah orang yang memilih keburukan itu boleh dikira sebagai orang yang menzalimi diri dia sendiri. Contohnya kita kata, daripada elok-elok kita hidup dengan tidak terlibat dengan najis dadah, contoh, hidup dengan gaji yang baik, hidup dengan keluarga yang baik, tiba-tiba datang dalam hati kita nak mencuba yang namanya kehidupan dengan najis dadah ini. Bila kita ambil, kita rosakkan hidup kita, maka pada ketika itu orang-orang yang faham,
Ini perbuatan orang yang tak sepatutnya buat setelah dia ada nikmat yang namanya nikmat kehidupan yang baik. Pada ketika itulah orang akan kata kepada orang yang buat pilihan sebegitu, minta maaf, awak ni orang yang menzalimi diri sendiri, awak adalah orang yang memperbodohkan diri sendiri, seperti mana yang Allah ungkapkan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bukan dia tak tahu, bahkan dia tahu. Mereka telah pun ada Taurah yang menceritakan tentang kebenaran beragama, walaupun ada di sisi mereka Taurah yang diseleweng, tetapi asas-asas agama itu masih dikatakan sebahagian dalam kitab tersebut mereka tahu. Maka bila mana mereka memilih yang lain daripada kehidupan Nabi Allah Ibrahim yang merupakan ayah yang mereka banggakan, kalau mereka tak banggakan, tahan lagi lah. Tapi kalau orang sebut tentang Nabi Allah Ibrahim, dialah yang klaim dulu, kamilah daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim, kamu bukan. Tapi bila tengok kepada anutan mereka, ikutan mereka, jauh sekali daripada kehidupan Nabi Allah Ibrahim AS. Maka di sinilah Allah menyatakan, sesiapa yang membenci akan agama Nabi Allah Ibrahim AS, maka mereka itulah yang memperbodohkan akan diri mereka sendiri. Sebab apa? Apa yang mereka klaim sebelum daripada itu tak sama seperti mana apa yang mereka lakukan di saat tersebut. Sedangkan di waktu itu manusia, sama ada daripada sisi umat Islam ataupun daripada sisi orang Yahudi, masing-masing cuba untuk mencari pengaruh kekuasaan di bumi Madinah. Tetapi bila mana bumi Madinah ini, orang-orang yang hidup dengan jalan beragama, khususnya ahli kitab, yang tahu tentang apa ajaran Nabi Allah Ibrahim yang sebenarnya, apa ajaran Nabi-Nabi yang sebelum daripadanya, mereka melihat kebenaran itu lebih berpihak kepada Nabi SAW dan juga para sahabat berbanding dengan orang Yahudi, walaupun mereka mengklaim ataupun mendakwa mereka adalah daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Maka dikala itulah orang-orang yang punya keinsafan dalam diri dia, seperti mana sahabat-sahabat Nabi yang asal-asalnya ahli kitab daripada kalangan orang Yahudi, seperti mana namanya Abdullah bin Salam, seperti namanya Ka'ab bin Akhbar, mereka rela untuk ikuti ajaran Nabi SAW sebab mereka lihat ajaran Nabi lah yang lebih hampir kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Dan yang lebih mendukacitakan, bila mana mereka menyalahi ajaran Nabi Allah Ibrahim ini, ianya adalah menolak apa yang dikatakan pilihan Allah untuk mereka itu dikasihi, seperti mana Allah mengasihi Nabi Allah Ibrahim. Sebab apa? Allah sayangkan Nabi Allah Ibrahim sebab Nabi Allah Ibrahim ini berpegang teguh dengan agamanya. Khalilullah, Allah uji macam mana sekalipun dia dengan segala macam susah, dia tetap teguh dengan agamanya. Maka Allah sayangkan dia. Lalu kalaulah orang Yahudi mengambil iktibar tersebut, macam mana tetap ikut jalan Nabi Allah Ibrahim, tidak mengikut hawa nafsu mereka, pasti mereka juga akan menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Sedangkan yang memilih untuk mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim, siapa dia tuan-tuan? Iaitulah Nabi Muhammad dan juga pengikut-pengikutnya. Maka dikala itulah Nabi SAW juga turut dikasihi oleh Allah. Para sahabat Nabi pun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat lihat Nabi SAW sendiri mendapat gelaran Khalilullah. Kita biasa dengar orang sebut Habibullah, tetapi sebenarnya gelaran yang telah diberikan kepada Nabi ialah Khalilullah. Khalilullah ni saya pernah cerita pada tuan-tuan, dia lebih tinggi daripada Habibullah. Habibullah ia kekasih Allah, tetapi Khalil ini bukan takat dikasihi, dicintai, bahkan hampir sangat-sangat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikala itulah baginda termasuk, iaitulah baginda Nabi Muhammad SAW, bila mana ikuti jalan Nabi Allah Ibrahim, maka termasuklah baginda Nabi Allah Ibrahim dan juga orang-orang yang mengikuti jalan tersebut di kalangan orang-orang yang baik-baik dan juga berbahagia. Allah sebutkan wa innahu fil akhirati laminas salihin. Disebabkan ketaatan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, tak rela untuk menerima sebarang sekutu bagi Allah, maka Allah mengiktiraf kesalehan Nabi Allah Ibrahim dan Allah memberikan jaminan kebahagiaan untuknya. Di sini kita dapat pelajaran yang besar. Betapa pentingnya untuk kita ikuti jalan para nabi.
Kita ikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala alaihim, tegar di atas jalan agama, berpegang teguh dengannya, walaupun mungkin manusia-manusia yang lain memilih jalan yang lain daripadanya disebabkan oleh apa juga alasan-alasan yang mereka pilih di waktu itu. Maka kita katakan tetaplah berada di atas jalan agama, kerana mereka yang berada di atas jalan agama apa yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, ini sahajalah yang akan menjamin datangnya kasih sayang Allah buat diri kita dan jaminan kebahagiaan bukan takat di dunia. Nabi Allah Ibrahim dijanjikan jalan kebahagiaan itu sampai ke akhirat. Wa innahu fil akhirah, Allah dahulukan cerita tentang akhirat, laminas salihin, adalah daripada kalangan orang-orang baik. Dekat dunia ni kalau pun orang kata kita baik, belum tentu kita baik. Tapi kalau di akhirat kita disebutkan sebagai orang baik, memang ya? Ini yang perlu kita jaga. Iaitulah dapatkan apa yang Allah suka, ikuti jalan para nabi, khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegar dengan beriman kepada Allah, jangan ubah sampai kita mati. Maka disitulah insya-Allah akan datangnya kasih sayang Allah yang kita akan lihat bila mana kita melangkah ke negeri akhirat. Hebatnya Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan, sehingga kan Allah menyatakan siapa-siapa yang membenci akan dia itu adalah merupakan orang-orang yang saya nak sebut pun kalimah itu saya tak suka. Tapi inilah yang dibahasakan oleh Allah, siapa yang membenci akan Nabi Ibrahim dan ajarannya, maka disebutkan orang itu adalah orang-orang yang bodoh. Illa man safiha nafsah. Kenapa? Sebab kebaikan Nabi Allah Ibrahim ini, ia bukan takat untuk diri baginda, bahkan kita akan lihat dalam ayat yang akan datang, ianya diperturunkan sampailah kepada zuriat-zuriat baginda. Bermula daripada bila mana Allah menyebutkan kepada Nabi Allah Ibrahim, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Allah kata cuba ingat ayat ni, Allah tujukan kepada orang-orang Yahudi dan juga kita yang mendengar akan bicara ini juga harus ambil pelajaran daripada Allah. Kata tolong ingat kalimah in yang saya pernah sebutkan kepada tuan-tuan dalam Al-Quran, dia ada dua, satu ida, satu in. Kalau in bermaksud ingatlah, tapi kalau ida apabila Allah kata idh qala lahu rabbuhu aslim, ingatlah ketika mana Tuhannya berfirman kepadanya, wahai Ibrahim, serahkanlah diri kepadaku wahai Ibrahim. Masuklah Islam dalam bahasa lain, tunduk patuhlah kepada perintah Allah dan juga suruhan serta larangannya. Waktu itu Nabi Allah Ibrahim ada pilihan, tetapi nak lihat bagaimana kesolehan seseorang, waktu datangnya perintah Allah, dia tidak memberikan tangguh terhadap seruan tersebut. Terus saja Nabi Allah Ibrahim menjawab, aku serahkan diri, yakni tunduk taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian anak. Berbanding kita kadang-kadang bila mana datangnya seruan daripada Allah, perintah daripada Allah, kita buat our own calculation, mana yang untung, mana yang merugi daripada dunia kita, maka kita jadikan itu sebagai keutamaan. Sedangkan tak kala mana Allah memerintahkan kepada kita untuk tunduk, seperti mana yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, bagaimana Nabi Allah Ibrahim boleh menjadi kekasihnya waktu perintah itu diberikan tanpa bertangguh, dia terus mentaatinya, walaupun di kala itu kita tahu apa yang akan dihadapinya itu bukan kehidupan yang senang. Semua tahu dia hidup dalam kehidupan yang dilihat bertentang langsung dengan apa yang apa yang menjadi kehidupan kaumnya. Bahkan kesudahannya kita tahu bagaimana dia dicampakkan ke dalam api yang hampir-hampir merenggut nyawanya, tetapi Allah menyelamatkan diri dia. Tapi inilah yang dikatakan orang saleh. Orang saleh bila mana Allah perintahkan sesuatu, dia tidak meletakkan apa-apa calculation yang lain melainkan calculation Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kirakan aku nak, aku akan dahulukan, itulah yang terlebih dahulu. Bagaimana kesalehan Nabi Allah Ibrahim ini? Allah jelaskan bermula daripada diri baginda sendiri. Tak kala mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda supaya tunduk dan menyerah diri kepada Tuhannya tanpa sebarang keraguan ataupun bantahan. Dan inilah yang dibuktikan sepanjang hayat baginda.
Kita dah tengok dalam sirah-sirah yang pernah kita baca sebelum daripada ni. Waktu Allah perintahkan supaya pisahkan diri baginda daripada anak dan juga isterinya, tak cakap banyak, pokok minta wahai Tuhan, pos-pos sekejap minggu depan, bagilah boleh berasa dapat bermanja dengan anak dan juga isteri aku ni. Pos-pos sikit, sebulan dua ke, bagi anak tu besar sikit, tak pun setahun dua ke. No. Allah kata hantar. Sampai-sampai pula dekat Mekah, Allah kata balik, jangan duduk bersama. Tak cakap banyak, tinggalkan sampai isterinya pun jadi terpinga-pinga. Ingatkan dapat duduk bersama, tiba-tiba ditinggalkan. Kenapa wahai Ibrahim ditinggalkan kami di sini? Tak ada jawapan. Tapi isteri yang faham terus tanya, wahai suamiku, adakah ini merupakan perintah Allah? Jawab Nabi Allah Ibrahim satu jawapan dia. Terus isteri dia kata, kalau inilah merupakan perintah Allah, maka aku tahu Tuhan itu tidak akan mensia-siakan kami. Balik Nabi Allah Ibrahim, terpisah sekian lama, mari pula jenguk anak. Bila jenguk anak, kena sembelih pula. Tak ada pula dia mengomel, Tuhan dulu dah terpisah, ni nak dipisahkan pula, sampai terpisah nyawa nak kena sembelih. No pun. Datang pula lepas daripada tu, disuruh pula bina Kaabah. Setiap satu daripada perintah ini, Nabi Allah Ibrahim membuktikan ketundukan yang sepenuhnya tanpa ada kita kata komentar, bantahan, alasan-alasan. No. Yang itulah. Tak kala mana Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk mengikhlaskan niat dan amalannya, tunduk dan patuh kepadanya, maka Nabi Allah Ibrahim pun terus memenuhi perintah itu sesuai dengan syariat dan juga ketetapan daripada Allah tanpa berdolak dan diktat. Ini hebatnya orang-orang saleh. Kenapa mereka boleh, ataupun kenapa Nabi Allah Ibrahim boleh sampai tahap sebegitu? Tak seperti kita, kalau datang perintah Allah, kita masih lagi ada perkiraan-perkiraan yang lain. Kalaupun mungkin kita melaksanakan selepas daripada itu, tapi mungkin sedikit lewat daripada masa, mungkin kita kata tertangguh untuk beberapa waktu. Jawapannya cuma satu. Orang yang bersedia untuk melaksanakan ketundukan yang sepenuhnya tanpa menangguhkan perintah tersebut, bersungguh untuk melaksanakan segala tuntutan perintah Allah, kerana keyakinannya yang sungguh kepada Allah bahawasanya hanya senyalah Allah pencipta, pentadbir, pemurni rezeki, pengurus bagi sekalian alam ini. Itu sebab bila mana kita lihat dalam ayat tadi kan, hujung ayat itu bila mana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk tunduk patuh pada Allah, apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku dah tunduk kepada Tuhan yang memerintah, yang mencipta, yang mengurus, yang mentadbir, yang menggunakan rezeki untuk sekalian alam. Hanya orang yang ada keyakinan ini sahajalah yang mampu untuk melaksanakan perintah Allah tanpa bertanggung. Tapi siapa yang masih lagi ragu-ragu dengan keesaan Tuhan yang menciptakan alam, masih ragu-ragu lagi tentang kehebatan ataupun keesaan Tuhan yang menguruskan akan alam ini, sampai kepada rezeki pun dia masih lagi berkira-kira ada yang lain daripada Allah yang boleh memurniakan kepada rezeki. Ini yang jadi masalah kita ini. Bila mana Allah suruh kita dengan sesuatu, kita masih lagi memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tak ada pun dalam keuzuran syarak sebahagian daripada wala'iyatubillah. Okay? Macam mana nak boleh jadi saleh, macam mana nak jadi insan yang baik? Mulakan dengan menegaskan tauhid dalam diri kita. Tegaskan sungguh-sungguh bahawasanya Allah itulah Tuhan kita yang telah pun menciptakan akan sekalian alam. Dialah yang menguruskan setiap satu daripada makhluk-makhluk yang ada. Dialah yang mentadbir akannya. Dialah yang akan memurniakan rezeki kepada kita. Maka kita tidak akan takut kepada sekalian yang lain, melainkan hanya saja Allah. Kita lebih bimbang Allah murka kita daripada makhluk lain murka kepada kita. Ini cerita. Tapi macam yang saya sebutkan, kesalahan Nabi Allah Ibrahim begitu istimewa,
Sampaikan siapa yang membenci akannya itu dikatakan orang yang bodoh. Sebab orang tak boleh terfikir bagaimana orang yang saleh bukan tekak saleh untuk diri dia, bahkan dia juga saleh untuk orang lain, memperbaiki orang lain juga pun dibenci sebegitu rupa. Allah kata apa dia? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Allah? Cuba lihat bagaimana kesalehan seseorang itu. Bukan takat dirinya sahaja menjadi saleh, tetapi dia lebih memikirkan tentang siapa yang datang selepas daripadanya untuk tetap ditetapkan atas jalan kesalehan tersebut. Inilah yang perlu ada pada diri kita. Kalau kita dah baik, alhamdulillah, tuan-tuan semua orang yang baik-baik mereka. Kalau tidak, tuan-tuan takkan bagi ke masjid untuk salat berjamaah. Bukan takkan salat berjamaah, siap dengan kuliah, duduk. Ada yang sampai siap mencantik, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang banyak. Tengok. Tapi kita fikirkan ke tidak, apa nasib anak-anak kita, apa nasib cucu-cucu kita kalau kita tak bimbing mereka ke jalan kesalehan yang kita lalui hari ini. Bukan perasan, tidak. Tapi ini yang perlu kita fikirkan. Kalau tak pernah kita fikirkan tentang anak-anak kita, cucu-cucu kita, apakah jalan yang mereka akan lalui selepas daripada kita, kesalehan itu belum lagi cukup sempurna. Kita cuma baik untuk diri kita, tapi kita tidak mampu untuk memperbaiki sekalian yang lain. Maka inilah yang telah ditunjukkan teladannya oleh Nabi Allah Ibrahim, dan begitulah juga keturunannya, itulah Nabi Allah Yaqub yang datang selepas daripada. Kedua-dua Nabi ini kita tahu sangat berhubungan kuat dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau sebut tentang Abraham, sebut tentang Jacob ataupun nama lainnya Israel. Nama lain bagi Nabi Allah Yaqub ialah Israel. Dua nama ini akan disanjung sangat-sangat. Tapi bila mana melihat pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Yaqub, mereka seolah-olah tidak mempedulikan pesan seseorang yang telah mereka banggakan kehadirannya dalam keturunan mereka. Nabi Allah Ibrahim berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya dan kepada dan demikian juga Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub adalah bagi pada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, anak daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Yaqub. Itulah juga pesan Nabi Allah Yaqub waktu berwasiat kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anak-anakku, sesungguh Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan bagi kamu, sesuatu yang perlu kamu ikut. Maka jangan kamu mati, melainkan kamu mesti dalam keadaan Islam, tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah berbanding kehendak sekalian yang lain daripada. Ini benda yang kita kata sesuatu yang telah pun ditunjukkan kesalehannya oleh Nabi Allah Ibrahim, dan inilah yang sepatutnya menjadi kita punya warisan kita untuk anak-anak kita berbanding sekalian yang lain. Hari ini saya yakin ayah-ayah yang berusia 40 tahun ke atas, antara yang dibimbangi iaitulah agak-agak ada tak duit yang cukup nak bagi tinggal anak-anak boleh makan bagi kenyang bila mana kita tak ada nanti. Agak-agak ada tak tanah ataupun rumah yang boleh kita tinggalkan, wariskan untuk mereka satu masa nanti ada tempat berteduh kalau kita tak ada nanti. Kita siap berikan untuk mereka takaful kalau kita tak ada nanti, taklah susah mereka untuk nak mengharungi hidup-hidup yang awal tersebut. Semua untuk dunia mereka kita cuba untuk lengkapkan selengkap-lengkapnya. Tetapi bagaimana hidup akhirat mereka? Adakah kita telah pun menyempurnakan tuntutan yang telah pun Allah letakkan kepada kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang tuan dan sebagainya? Ini benda yang perlu kita fikir sama-sama. Sebab para anbiya, kita tahu Nabi sendiri tak pernah mewariskan harta kepada anak beranaknya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Nabi kata para anbiya, mereka itu tak pernah mewariskan duit emas maupun duit perak. Wa innama warathul ilma, melainkan mereka itu berusaha untuk mewariskan yang namanya apa dia? Yang namanya ilmu-ilmu yang benar untuk didengari, untuk diikuti oleh anak-anak cucu mereka. Ini
Pesan inilah yang memperlihatkan kepada kita kesalehan Nabi Allah Ibrahim. Begitulah juga keturunannya, itulah Nabi Allah Yaqub. Ia bukan sahaja berlaku pada dirinya sahaja, bahkan baginda juga telah pun memastikan ianya turut diwarisi oleh anak-anak. Ini berkali-kali kita sebutkan pentingnya pewarisan yang namanya kesalehan. Walaupun kita tahu iman itu tidak boleh diwarisi. Ya, betul. Tetapi persoalannya, apakah usaha yang telah kita buat agar apa yang telah kita lalui daripada kebaikan ini dapat turut sama dirasai oleh anak-anak kita agar mereka mengikuti jalan ini. Kita sedar mari masjid, kita seronok dengan kuliah. Agak-agak kalau kita bawa anak-anak kita ini ke sini, dia boleh duduk tak? Seperti mana kita duduk? Ke dia kira nak balik rumah je nak main game. Dia sibuk nak tengok cerita komik dan sebagainya. So, macam mana agak-agaknya kita tinggalkan mereka selepas daripada ketiadaan kita nanti? Tuan-tuan, dalam urusan dunia untuk mereka yang kita tinggalkan, insya-Allah kita tak bimbang. Sebab setiap daripada yang hidup di atas muka bumi, Tuhan menjanjikan bagi kita disampaikan kepada mereka, di mana antara ayat yang disebutkan itulah innallaha astafa lakumuddin. Pegang teguhlah dengan agama ini, sebab agama ini merupakan satu-satunya agama pilihan Allah yang kita dah dengar dalam firman-Nya yang lain, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diiktiraf pada sisi Allah itu hanyalah Islam. Sehebat manapun ia ditohmah, sehebat manapun ia dihujam, sehebat manapun ia dibenci, tetap ia menjadi pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan umat-umatnya tidak boleh dilakukan sebagai satu pertimbangan untuk menolak agama ini. Sebab kita tahu kesalahan individu bukan bermaksud apa yang dibawakan daripada agama itu salah, tetapi mungkin kefahamannya, tindakannya, perlakuannya yang salah. Tetapi agama yang mesti dipastikan kita bersama-sama dengannya sampailah kita mati, dan jangan mati tanpa dengannya. Antara kita tahu bahawasanya bila mana sebelum daripada kita mati, sebolehnya, sepatutnya kita memastikan ungkapan yang terakhir yang keluar daripada lidah kita terlentang, iaitulah yang namanya kalimah la ilaha illallah, kalimah syahadah yang menetapkan keislaman kita sehinggalah kepada saat akhir. Saya ada sana dan di belakang. Mudah-mudahan itu juga yang menjadi tabiat kita untuk next time ini. Tambah-tambah kita yakin ruangan di Masjid Bukit Iqbal ni insya-Allah takkan sesak pun dengan kehadiran anak-anak ni. Ruangannya masih lagi luas, tapi bawalah mereka. Kalaupun mungkin di kadang-kadang kali pertama kita bawa tersebut, anak-anak kita mungkin adalah sikit kita panggil nakal-nakal dia dekat belakang tu, tak apa. Biar dia belajar sikit-sikit, dia faham tentang apa yang namanya rumah Allah. Di situ dia mula belajar apa yang dikatakan Islam. Dia tahu apa amalan-amalan yang patut dia berpegang dengannya. Semua benda ni insya-Allah, mudah-mudahan ini antara pewarisan kita ataupun wasiat kita untuk mereka, apa yang bakal kita tinggalkan selepas daripada ketiadaan kita. Kalau kita lihat apa yang telah ditunjukkan kesalehannya oleh Nabi Allah Ibrahim ini, memang benar-benar terpahat dalam diri anak-anaknya, sehingga itulah juga yang diwasiatkan untuk generasi yang berikutnya. Apa yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim, ia dilanjutkan oleh Nabi Allah Yaqub selepas daripada itu. Apa kata Allah? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apa yang kita dapat lihat daripada ayat ini jelas, sehingga ke peringkat cucu-cucu pun mengetahui apakah yang dianuti ataupun menjadi anutan dalam beragama oleh nenek moyang mereka. Cerita yang lebih mengembirakan anak cucu di kali itu ialah apa yang menjadi anutan
Tuan-tuan mereka sebelum daripada itu berbanding kita. Kalau hari ini kita nak cerita lah kepada cucu-cucu kita, anak-anak kita, kita lebih menceritakan tentang zaman-zaman yang menggembirakan sewaktu ketika mana kita hidup dulu daripada sudut aspek keduniaannya. Zaman kita mandi sungai, zaman kita main kerbok, orang Pedah panggil, zaman kita tarik upih, zaman kita kena kerja dengan lembu. Itu yang kita mungkin cerita dengan anak-anak kita. Tapi ada tak sesi-sesi kita duduk dengan anak-anak kita, ceritakan pengalaman beragama sesekali. Walaupun mungkin keadaannya dah berbeza. Lagi ni kalau bawa anak pergi masjid, keadaannya mungkin berbeza, laluannya tak sesukar zaman dulu. Zaman dulu kalau kata nak boleh berasa pergi masjid ni, kenalah mengharungi batas-batas yang penuh dengan bahaya di kiri dan di kanan jalannya. Kita yang sempat merasai kehidupan tersebut, ceritakan pada anak-anak pengalaman beragama tersebut supaya anak-anak dapat ingat dalam hayat mereka betapa agama yang satu ketika dahulu nak dipegang oleh kita ianya bukannya mudah. Tetapi demi memastikan kita dan keturunan kita dapat merasai pengalaman beragama yang benar ini, maka kita harungi kehidupan beragama zaman dahulu. Dengan begitu caranya, sehinggalah Allah berikan kemudahan beragama pada hari ini. Hatta kalau nak belajar pun dah tak macam dulu, kena terpaksa keluar tinggalkan kampung halaman nak belajar. Hari ini nak belajar tak payah keluar rumah dah, buka YouTube pun dah ada dah, orang kata. Tapi benda-benda ni kena ceritakan supaya anak-anak itu terus menghargai agama lebih daripada dia menghargai akan dunia ni. Cuba kita lihat apa yang dipesan oleh Allah, apa yang ditinggalkan oleh Allah daripada kisah-kisah pengalaman beragama ini. Allah kata demikianlah wasiat Nabi Allah Yaqub, bukan sebagaimana yang kamu katakan itu wahai orang-orang Yahudi yang mendakwa bahawasanya daripada ajaran Nabi Allah Yaqub itulah mereka mendapat inspirasi untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bukan sebegitu sama sekali. Buktinya ketika mana Nabi Allah Yaqub hampir dengan mati, maka dia bertanya kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Maka kesemua daripada mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim, Ismail, Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya sahaja kami berserah diri dengan penuh keimanan. Anak-anak Nabi Yaqub tahu antara Nabi Yusuf AS, Bunyamin saudaranya dan juga adik-beradik. Waktu ketika Nabi Allah Yaqub nak menghembuskan nafas yang terakhir, tidak ada persoalan yang ditanyakan kepada anak-anaknya berhubung dengan dunia mereka selepas daripada ketiadaannya. Tetapi soalan yang ditanyakan adalah pasti menggambarkan kebimbangannya terhadap diri mereka yang bakal ditinggalkannya itu, iaitulah berkenaan tentang apa yang mereka akan sembah. Adakah tetap Tuhan yang dia sembah pada waktu itu, ataupun mereka mungkin merubah hati mereka daripadanya. Tapi cuba lihat didikan yang baik yang telah pun diberikan oleh Nabi Allah Yaqub terhadap anak-anaknya. Dalam saat ketika mana dia nak pergi, kita tahu kalau anak-anak dia berubah hati pun Nabi Allah Yaqub sudah tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi pendidikan yang baik ianya insya-Allah akan berkesan untuk beberapa generasi yang panjang. Maka anak-anak dia waktu ditanyakan soalan tersebut, jawapannya tetap sama, iaitulah kami akan menyembah Tuhan yang tuan kami dulu sembah, iaitu Nabi Allah Ibrahim. Apa yang disembah oleh pakcik kami Ismail, apa yang disembah oleh pakcik kami Ishak, dan begitulah apa yang ayah kami sembah, iaitu Nabi Allah Yaqub. Ianya adalah merupakan Tuhan yang satu, tidak dipersekutukannya dengan segala sesuatu. Dan dengan apa yang telah dianugerah oleh tuan-tuan kami, pakcik-pakcik kami, itulah yang kami tunduk menyerah diri kepadanya, iaitulah Islam dengannya. Pesan dan wasiat inilah yang kemudiannya dipegang oleh anak-anak antara Nabi Yaqub AS dan juga keturunannya. Di saat genting hampir dengan kematian pun baginda sempat menitipkan pesan dan penegasan agar anak-anaknya dipastikan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah itu dengan segala sesuatu. Selain daripada kita kenalkan anak-anak kita dengan Allah, kita kena bagi tahu juga kepada mereka apakah benda-benda yang boleh menyebabkan kesyirikan itu berlaku dalam hidup. Sebab sebahagian daripada agama lain
mereka juga mungkin mengangkat Allah itu sebagai Tuhan. Contohnya dalam agama Kristian, lewat waktu ini ataupun sebelum daripada ini, ada yang telah pun meminta untuk meletakkan nama Tuhan mereka itu dengan nama Allah. Agama Yahudi juga begitu. Dalam kitab Taurat yang berbahasa Arab tetap ditemui kalimah Allah itulah yang digunakan bagi menggambarkan Tuhan mereka. Tetapi kalau kita tak ajarkan kepada anak-anak kita apa yang namanya syirik, benda-benda yang disekutukan selain daripada Allah yang akan membatalkan akidah tauhid itu, walaupun kita mengaku Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, maka na'udzubillahi min dzalik, benda tersebut boleh terjangkit kepada anak-anak kita tersebut. Nah, benda-benda yang diadakan sebagai sesuatu yang disembah ataupun yang diangkat setara dengan Allah pada apa-apa bahagian yang menjadi milik mutlak Allah, contohnya keesaannya, contohnya pada kasih sayangnya, contohnya pada hal ibadahnya, benda yang tidak boleh kita sekutukan Allah sama segala dengan segala sesuatu. So kena ajar anak-anak kita, yang pertama ajar apa itu tauhid, yang kedua ajar apa anak-anak kita apa yang dikatakan syirik, yang dikatakan menduakan akan Allah. Sebab syirik itu bukan semata-mata kita menyembah berhala, tuan-tuan. Apa yang kita angkat setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kalau lebih daripada Allah Ta'ala, maka itu juga boleh menjadi bahagian daripada syirik wal iyadu billah. Maka kalau kita lihat daripada kekhawatiran baginda terhadap anak-anaknya, tidak pada benda yang lain melainkan persoalan akidah mereka yang telah pun diberikan perhatian yang besar selama ini oleh Nabi Allah Yaqub. Maka ditanyakan soalan bagi mendapatkan jawapan yang pasti daripada anak-anak dia tentang masa hadapan mereka, khususnya dalam pegangan mereka terhadap agama. Dah pernah tanya dah anak-anak kita? Cubalah sekali tanya, apa agama mereka yang mereka akan pegang sampai mereka mati? Apakah sembahan yang mereka akan sembah? Semua yang berkaitan dengan agama, cuba-cubalah buat persoalan untuk anak-anak kita untuk lihat tahap mana kefahaman mereka, tahap mana pengetahuan mereka. Kalau tak cukup kefahaman tersebut, siapa nabinya, apa kitab yang kita jadikan panduan. Kalau tak cukup benda tersebut, cari-carilah guru untuk diajar anak-anak tersebut sebelum kita meletakkan mata dan telinga. Maka anak-anak yang mendapat didikan yang jelas dan juga sempurna itu nanti tentang akidah ini pasti akan memberikan jawapan yang diharapkan. Takut-takut dekat-dekat nak mati tanya-tanya akan sebuah apa, tiba-tiba disebut sebuah yang lain. Ini kepala kita berikan wala'iyatubillah. Dan ia pastilah merupakan buah daripada didikan yang jelas dan sempurna daripada ayah yang saleh. Nak boleh dapat anak-anak yang saleh yang tetap menyembah Allah, kita sendiri kena ada kesalehan tersebut. Latih diri kita untuk betul-betul tauhidkan akan Allah. Maka inilah sebenarnya satu pewarisan yang baik daripada insan yang baik. Kita nampak kalau seorang ayah itu baik kalau diwariskan harta yang banyak, diwariskan tanah yang banyak, diwariskan bisnes-bisnes yang besar. Tapi kalau kita lihat apa yang diwariskan oleh para anbiya, bukan sekalian benda tersebut, tetapi yang diwariskan itu ialah iman, yang diwariskan itu adalah taqwa, yang diwariskan itu adalah kesalehan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolongkan jalan tersebut untuk kita dan juga keturunan kita biidznillah taala. Kita berhenti sekali itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.